kami waktu ni apa lagi? Teruslah kami kejar kereta tu kan. Bila dah kejar, bila kami pasang siren polis, dia baru perasan agaknya, dia pun terus berhenti ke tepi lah. Dan saya pun keluar daripada kereta. Assalamualaikum cik, selamat malam. Maaf cik ya. Minta IC dengan lesen boleh cik? Ni tuan, IC dengan lesen saya. Cik tahu tak apa kesalahan cik ni? Cik memandu lebih daripada had laju tadi. Bukan laju sikit cik, laju sangat tu. Laju-laju nak ke mana ni cik? Malam-malam buta macam ni. Maaf tuan, maaf sangat-sangat. Saya tadi baru terjumpa dengan satu kereta tersadai dekat belakang sana tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi yang diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah urban legend ya. Jadi mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, macam yang KSM katakan tadi kisah-kisah berkenaan dengan kisah urban legend. Jadi mari kita terus ke video yang pertama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kisah ni bermula. Nama saya Inspektor Hafiz Ghazali dan saya daripada Jabatan Siasatan Jenayah IPD Kuantan. Okey, kisah ni bermula sekitar 5 tahun yang lalu lah, ketika saya masih berpangkat korporal dan ketika itu saya sedang menaiki sebuah kereta peronda polis bersama rakan setugas saya yang bernama Inspektor VJ. Pada waktu tu sekitar jam 3 pagi. Dan kami melalui jalan Karak Highway lah yang terkenal dengan kisah seram je. Jadinya pada mulanya lah, semuanya dalam keadaan normal je. Sehinggalah saya terlihat ada satu bayangan yang bertinggik dekat atas pokok tu. VJ, kejap. Kau nampak tak tu? Nampak apa bro? Aku tak nampak apa-apa pun. Itulah dekat atas pokok tu. Kau berhenti kejap. Kejap je lah. Dan bila kereta ni dah berhenti, saya pun siap turun dari kereta. Tengok, tapi tak nampak apa-apa pula. Tapi, tadi yang saya pasti saya ada nampak macam ada sesuatu dekat atas pokok tu. Entah kenapa, waktu saya nak masuk semula dalam kereta tu, terus rasa meremang tau badan-badan saya sampai ke tengkuk. Dan masa tu, saya dah mula rasa lain macam dah. Rasa macam tak sedap badan je tau. Rasa macam nak termuntah pun ada. Tak tahulah kenapa saya pun minta VJ, jalan terus lah. So, VJ pun jalanlah terus. Dan kami pun teruskan rondaan kami pada malam tu. Dan sewaktu kami meneruskan rondaan tu lah, tiba-tiba muncul sebuah kereta tau. Memandu dengan memang boleh kata sangat-sangat laju lah. Dan kami waktu ni apa lagi? Teruslah kami kejar kereta tu kan. Bila dah kejar, bila kami pasang siren polis, dia baru perasan agaknya, dia pun terus berhenti ke tepi lah. Dan saya pun keluar daripada kereta.
Assalamualaikum cik, selamat malam. Maaf cik ya. Minta IC dengan lesen boleh cik? Ni tuan, IC dengan lesen saya. Cik tahu tak apa kesalahan cik ni? Cik memandu lebih daripada had laju tadi. Bukan laju sikit cik, laju sangat tu. Laju-laju nak ke mana ni cik? Malam-malam buta macam ni. Ah, Maaf tuan, maaf sangat-sangat. Saya tadi baru terjumpa dengan satu kereta tersadai dekat belakang sana tuan. Mula-mula saya ingat niat nak tolong. Jadi saya park kereta saya ni dekat belakang kereta dia tau. Saya nampak kereta dalam tu, ada perempuan dalam kereta tu. Baru saya nak keluar daripada kereta tu, nak tanya perempuan tu ada apa-apa yang saya boleh bantu ke tak. Sekali saya terpandang dekat atas bumbung kereta tu tuan. Ada kain putih tuan kat atas tu. Tengah berkibar-kibar dekat atas kereta tu. Jadi saya terus tak jadi nak turun tuan. Itu yang saya tekan minyak terus pecut. Tuan, kalau tuan nak saman saya, samanlah tuan, saya tak kisah pun. Tapi tuan pergilah tengok kereta yang tersadai dekat belakang tu. Jadinya bila saya tengokkan gaya pemandu ni lah, umur lebih kurang dalam lingkungan 40-an macam tu. Siap pakai baju Melayu dengan kopiah lagi tau. Bersama dengan anak dan isteri dia dalam kereta tu. Jadi saya pun rasa macam kasihan waktu tu kan. Tak sampai hati saya nak saman dia orang ni. Macam ni lah. Tak apalah cik, tak apalah. Kali ni saya lepaskan cik ya. Jangan memandu dengan cara bahaya lagi macam ni tau. Sini banyak kes kemalangan maut. Nah, ni ambil IC cik. Ni lesen cik ya. Terima kasih tuan. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak minta tolong satu je tuan. Tuan tolonglah. Pergilah cek kat kereta yang tersadai kat tepi jalan belakang tu tadi. Saya nampak dalam kereta tu ada perempuan dengan anak kecil tuan. Dan bila saya dah bersembang, orang kata dah lepaskan pemandu tu pun jalanlah. Dan saya pun gerak kembali pergi ke kereta peronda saya semula. Vijay, kita patah balik boleh tak Vijay? Tadi driver ni kata ada kereta tersadai kat tepi jalan. Kat tepi jalan yang kita lalu tadi tu lah. Tadi pelik juga aku. Tadi kita lalu situ tak nampak apa pula. Serius dah bro? Ada kereta tersadai kat tepi jalan? Kalau betul, kenapa tadi kita tak nampak? Kan kita lalu juga jalan yang sama tu. Itu yang aku pelik tu. Tapi entah. Tak apalah. Kita cubalah pusing balik. Kita tengok je. Dan waktu ni Inspektor Vijay pun buatlah U-turn dan memecut kereta peronda ni berpatah balik ke lokasi yang lelaki tadi beritahu tu lah. Dari jauh kami dah nampak tau, sebiji kereta Proton Saga berwarna putih tersadai dekat tepi jalan tu. Dan dalam kereta tu nampaklah ada seorang perempuan dengan bayi dia dekat dalam tu tau. Tetapi Inspektor Vijay ni tiba-tiba tekan brake tau. Mengejut pula tu. Dan kami pasang lampu spotlight dekat kereta peronda kami lah waktu tu. Dan memang nampak dengan jelas tau. Kesan darah dekat atas jalan tu memanjang je seperti diseret sampai ke arah kereta yang tersadai kat tepi jalan tu tau. Seakan-akan ada sesuatu yang dah tak bernyawa diseret ke kereta tu. Dan dalam kepala kami waktu tu, ada aksiden ke kat sini kan? Kalau ada aksiden, kereta ni berlanggar dengan apa? Tapi kereta ni nampak elok je. Tak ada pun macam keadaan aksiden ke, nampak macam kemek-kemek ke. Jadi kan kami ni daripada jauh ni perhatikan je kereta tu tau. Memang betul kata lelaki tadi. Dekat atas kereta tu ada satu makhluk tau tengah berdiri dengan kain putih dia menggerbang dekat atas kereta tu tau. Dan rambut dia panjang dengan kusut masai apa semua. Dan bila kami amati betul-betul, barulah kami nampak yang makhluk tu sedang meratah mayat seorang lelaki yang tubuhnya telah digobek-gobek dekat atas bumbung kereta tu tau. Dan time ni kita orang memang rasa ni macam nak cabut, nak belah je dari situ sebenarnya. Tapi bila ternampakkan ada seorang perempuan dengan bayinya dalam kereta tu, kami pun batalkan niat kami lah. Tapi peliknya perempuan tu dalam kereta ni tenang je tau. Macam tak ada apa-apa yang berlaku tau. Dan waktu ni saya panjang Inspektor Vijay. Dan Inspektor Vijay pun pandang saya. Lantaklah. Apa nak jadilah. Aku tak kisah. Aku ikut kau bro. Kau kata on, aku on je. Dan kami waktu ni terus dua-dua keluar daripada kereta. Dan Vijay mengeluarkan pistol dan menghalakan ke arah makhluk tu. Manakala saya pun gunakan pembesar suara waktu tu. Cik keluar daripada kereta tu dan datang ke arah kami. Tapi jangan toleh belakang ya. Saya ulang, walau apa pun yang jadi, jangan toleh belakang. Dan perempuan tu waktu ni tahu nampak macam kebingungan macam tu kan. Mungkin dia sedang fikir waktu ni, dah kenapa pula polis ni dan apa salah aku kan. Dan perempuan tu pun keluar daripada kereta waktu tu dan berjalan perlahan-lahan menuju ke arah kami tahu.
Dan mungkin kerana perasaan dia ni yang tertanya-tanya dan ingin tahu, perempuan tu tiba-tiba menoleh ke belakang pula. Abang! Abang! Dia ni, perempuan ni menjerit sekuat-kuatnya dan perempuan tu terus berlari ke arah kami tau. Muka dia yang tadi nampak tenang, dia terus jadi macam ketakutan, pucat desi macam tu tau. Dan makhluk yang ada dekat atas kereta tu tadi, bila nampak je perempuan tu keluar tu, terus mengilai-ngilai tau. Dan macam dah bersedia dah untuk nak terkam wanita tu pula tau. Sampaikan VJ terpaksa melepaskan bertalu-talu, yang menyebabkan makhluk tu melarikan diri dengan membawa beberapa bahagian daging tadilah. Dan perempuan tu pula sekarang ni dah menangis meraung-raung seperti trauma dengan kejadian tu. Dan kami pun terpaksalah memanggil bantuan untuk datang ke lokasi kejadian. Selepas disoal siasat lah, perempuan itu pun mengatakan, mengesahkan yang mayat lelaki yang ada atas kereta tu adalah mayat suami dia, yang keluar mencari pertolongan kerana kereta mereka ni rosak tau. Dan dia tak tahulah apa yang terjadi sebenarnya, sehinggalah saya dengan Inspektor VJ ni tiba dekat sana. Dan jika kami tak datang, mungkinlah perempuan tu dengan anak dia ni akan jadi mangsa seterusnya. Dan itulah sedikit kisah yang saya dapat kongsikan. Walau saya telah mengalami perkara yang mengerikan ni, tapi ia tetap tidak menentukan semangat saya sebagai seorang anggota PDRM untuk terus berkhidmat demi tanah air yang tercinta. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Macam mana dengan kisah Urban Legend yang KSM ceritakan untuk pembukaan kisah kali ini. Jadinya semoga anda terhibur ya. Okey, jadi kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua ni kita terus dengan kisah yang kedua. Baik, untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia Hantu Bangkit. Hantu Bangkit. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segelintir daripada kita ni pernah terdengar atau mengalami peristiwa ni. Dan mesti ada yang terfikir, betul ke orang yang dah mati boleh bangkit ataupun hidup semula daripada kubur? Atau itu hanya jelmaan jin ataupun syaitan? Baiklah, sebelum kita mulakan, saya ingin mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Izzat dan saya berasal daripada Sarawak. Hantu bangkit sememangnya urban legend untuk penduduk di sini. Cerita ni saya dengar daripada ayah saya dan ini adalah kisah yang dah lama sangat-sangat tahu. Satu petang tu lepas asar terdengarlah pukulan kayu yang macam kita dengar tadi dulu lah. Bunyi beduk tu kan. Bunyi yang selalu kita dengar waktu nak berbuka tu. Ayah dengan jiran-jiran sebelah ni waktu ni berasa pelik lah. Kenapa pula tiba-tiba orang buat pukulan tu? Kemudian kami terdengar pengumuman daripada surau yang menyatakan bahawa Pak Cik Said ni telah meninggal dunia. Dan bila dengar je pengumuman tu dibuat, maka muka ayah saya terus pucat tau. Gelisah nampak dia. Arahkan mak saya ni panggil semua anak-anak ni masuk dalam rumah sekarang juga tau. Kami yang waktu tu tengah main-main dekat luar rumah ni bertempialan lah lari masuk sebab dah mak panggil jerit-jerit macam tu kan. Jadinya untuk pengetahuan anda lah, mengikut cerita daripada ayah saya ni, Pak Cik Said ni berketurunan hantu bangkit kata dia. Dan kami semua time tu memang dah masuk rumah lah. Memang dah bila dah ayah kata macam tu, mak dah panggil-panggil macam tu, of course lah semua kena masuk rumah. Dan bila dengar cerita daripada ayah ni, masing-masing dah rasa takut. Takut yang amat sangat tau. Jadinya petang tu semua orang kampung tak berani keluar rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas azan maghrib berkumandang lah, waktu tu kita orang semua tengah duduk dalam rumah tau. Tiba-tiba pintu rumah kami ni diketuk. Ayah, siapa yang ketuk pintu rumah tu ya? Shh. Astaghfirullahalazim. Jangan tegur. Diam je korang.
Mula-mula ketukan dia tu perlahan tau. Kemudian ketukan tu semakin kuat dan menggegarkan seluruh rumah waktu tu tau. Dan rumah kami pula waktu tu rumah kayu. Of course lah, memang bergegar-gegar satu rumah tu. Dan ayah saya bangun dan berdiri kat depan pintu. Syed, kau pergilah daripada sini, Syed. Aku tak akan keluar. Aku nak tidur ni, Syed. Dahlah, Syed. Kau janganlah ganggu kami. Dan bila ayah saya cakap macam tu je, tiba-tiba terus senyap tau. Tak ada dah bunyi ketukan lagi. Punyalah bersyukur kami masa tu. Dan ayah cakap, benda yang ketuk-ketuk tu tadi adalah pakcik Syed ni. Dan waktu tu kebanyakan rumah yang dikacau ni semua kenalan rapat Cik Syed ni tau. Termasuklah ayah saya ni. Dan sebab ayah saya ni boleh kata rapat juga dengan Cik Syed ni. Dan keesokan paginya lah, keadaan rumah ni menjadi begitu busuk. Dan apabila kami membuka pintu rumah tu, terdapat banyak tanah yang berselerak dekat depan pintu rumah kami. Dan kata ayah, itu adalah tanah kubur. Tapi itu bukan penamat dia. Penduduk kampung sekali lagi berada dalam ketakutan tau. Bila rumah orang kampung ni satu persatu didatangi oleh Pakcik Syed ni. Kemudian orang kampung ni ada cakap yang diorang terserempak dengan Pakcik Syed ni. Ada yang cakap dia pergi menjala di sungai lah. Dan ada juga yang cakap terserempak dengan dia tengah hisap rokok dekat pondok depan balai raya tu tau. Dan semua yang diorang nampak ni sama seperti kegiatan Pakcik Syed semasa hayat dia. Dan hampir seminggu lah penduduk kampung ni berada dalam ketakutan tau. Yang bujang tak ada lagi dah nak melepak sampai lewat malam. Budak-budak tak turun mengaji dah dekat surau. Sampailah yang datang surau ni pun cuma tinggal Pak Imam dengan Pak Bilal je tau, yang berani datang untuk solat maghrib dengan isyak. Hampir semua aktiviti malam yang selalu orang kampung ni buat, semuanya terhenti selepas maghrib. Dan tak lama lepas tu, nasib baiklah tiba-tiba ada seorang ni ustaz datang, yang kebetulan datang ke kampung ni untuk nak melawat makcik dia lah. Jadi orang kampung pun minta lah bantuan daripada ustaz ni untuk menyelesaikan masalah gangguan tu. Jadinya satu hari tu, lepas isyak, penduduk kampung dengan ustaz pun segeralah mencari di mana Pakcik Syed ni berada tau. Hampir satu kampung ni dah mereka pusing cari kan, dengar orang sana cakap sana, diorang pergi kat sana tak jumpa. Orang kampung kata dekat sini, diorang pergi tak jumpa tau. Sehinggalah ada seorang penduduk kampung ni beritahu, kata dia, tadi aku nampak macam Syed tadi. Dia berjalan menuju ke hujung kampung tu. Dan untuk makluman anda semualah, jalan yang menuju ke hujung kampung tu adalah jalan untuk menuju ke kubur tau. Jadi waktu ni beramai-ramailah orang kampung ni bersama dengan ustaz ni menuju ke hujung kampung. Dan sampai dekat hujung kampung tu, berdekatan dengan kubur ni, diorang nampak Pakcik Syed ni tengah duduk dekat bawah pokok sambil hisap rokok dia. Kemudian ustaz pun baca beberapa doa, baca dan menghembuskan pada makhluk yang menyerupai Cik Syed tu tau. Pergilah engkau wahai makhluk Allah. Di sini bukan lagi duniamu. Segala hubungan kau dengan dunia ni dah pun terputus. Dengan nama Allah, pergilah kau daripada dunia ni. Kemudian makhluk tu pun semakin pudar dan terus menghilang. Jadinya selepas daripada hari itu, keadaan kampung kembali menjadi pulih. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga ya. Okey, baiklah. Untuk kisah yang ketiga ni, kita terus dengan kisah dia. Yang ini kata dia kisah pasal hantu pelajar. Kisah saya ni adalah berdasarkan kisah urban legend di UUM sekitar tahun 90-an dahulu. Okey, asal-usul cerita ni taklah diketahui, tapi berlegar di kalangan pelajar, terutama minggu-minggu peperiksaan, hinggalah mengganggu proses study pelajar-pelajar ni. Okeylah Mama. Zura nak pergi study ni dengan kawan-kawan ni. Mama doakan Zura ya. Zura nak periksa ni kan. InsyaAllah Zura. Manalah pernah Mama tak doakan Zura. Setiap hari Mama doakan anak Mama ni tahu. Okeylah Ma. Bye. Love you.
Minggu ni adalah merupakan minggu peperiksaan yang dah semestinya sebagai pelajar tahun 2 di Universiti Utara Malaysia ni, pencapaian peperiksaan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Namun entah mengapa, malam ni terasa macam lain macam tau sejuk dia. Memang sejuk sekali. Dan agaknya mungkinlah sebab lokasi universiti ni sendiri terletak di kawasan lembah kan. Dan tak kuranglah dengan pelbagai cerita seram berlega di kalangan pelajar. Dan yang paling terbaru, bila Jamie bercerita, minggu lepas, dia dengan kawan-kawan dia sedang sibuk bermain game tau waktu tu. Tiba-tiba, terdengaran bunyi angsa di tingkap aras 3 mereka. Dan apa lagi semua waktu ni kan, bila dengar macam tu, yelah pelik dekat-dekat 3 ni tiba-tiba bunyi angsa pula. Semua perlahan-lahan masuk ke bilik masing-masing. Masing-masing cabut lah. Bila salah seorang daripada mereka ni terperasan, kata dia, yang katanya dia ternampak Cik Lang Sui dekat tingkap bilik pada malam tu tau. Ya je kau ni. Entah memang angsa betul kot. Kalau takut kau cakap dah takut. Tak payahlah nak buat-buat cerita. Siut je kau ni. Serius lah weh. Buat apa aku nak buat cerita? Ngek kau ni. Kau jangan belagak sangat lah Zura. Benda ni memang pantang tau. Dengan orang yang cakap besar-besar macam kau ni kan. Mamat ni. Nak takutkan aku konon. Engkau nak takut buat apa? Kita kan lebih hebat daripada dia. Lagipun abang aku cakap kalau kita berani, dia jadi takutlah dengan kita. Dan itu adalah perbualan antara Zura dengan Jamie tau. 2 hari lepas. Tiba-tiba malam ni terasa seperti menyesal betul si Zura ni, sebab dia cakap ikut sedap mulut dia je kan waktu tu. Sudahlah time ni, dia juga berada dekat aras 3 ni. Sama seperti aras Jamie tu. Cuma blok saja yang berlainan. Dan waktu tu jam pukul 10.10 malam. Zura seorang-seorang je kat dalam bilik waktu tu. Dan roommate-nya entah ke mana entah. Janji kata nak study saing. Nak pergi sama-sama dekat bilik study tu. Tunggu. Bayang pun tak ada. Atau mungkin juga roommate dia telah pun menunggu dekat bilik study macam biasa agaknya. So dengan rasa percaya dengan rakan-rakan sebiliknya dah pun ada dekat bilik study tu, si Zura pun melangkah kaki menuju ke bilik study. Dan bilik study ni terletak dekat hujung je aras ni tau. Taklah jauh mana pun. Seorang pun tak ada. Mana pula lah budak-budak ni pergi? Korang ajar betul tak ajak aku? Lantak korang lah. Gungut Zahra waktu tu. Sambil terus masuk ke dalam bilik study tu, lampu dan kipas pun telah tersedia pasang tau waktu tu. Dan Zura terus ke meja panjang dan mengambil posisi menghadap pintu masuk tu. Kalau ada sesiapa yang lalu, senanglah dia nak panggil. Dan itu fikiran Zura waktu tu. Sedang Zura asyik merangka nota-nota kecil ni, tiba-tiba satu bunyi aneh tau. Psst. Terkejut Zura tau. Diikuti dengan bau seperti lemon. Yang pasti sesuatu yang masam tetapi wangi. Waktu ni memang meremang tau bulu tengkuk Zura ni. Psst. Apa benda ni? Sekali lagi bunyi tu menjelma tau. Bersama dengan bau yang sama. Dan segera Zura ni berpaling ke dinding kat belakang dia tu. Dia pandang, perhatikan. Kosong. Tak ada sesiapa pun kat situ. Lembaga pun tak ada. Angsa pun tak ada. Aduh lah, menyesal betul lah aku cakap besar itu. Ya Allah, bunyi apa ni? Takkan hantu Mandarin pula? Tak pernah sepanjang hidup aku dengar pasal hantu limau. Psst. Oi, keluarlah. Kau kalau berani main pesit-pesit dengan aku pesit kau belakang, kau tahulah. Keluarlah. Tunggu apa lagi? Dan waktu ni si Zura ni sengaja bersuara. Konon-kononnya dia berani. Jadi dia pun bangun tau. Dan memerhati di dinding kat belakang tempat dia belajar tu. Mana tahu kot ada cicak ke saja-saja nak prank dia waktu tu kan. Psst. Kurang hajar. Ya Allah. Siapalah letak air freshener dekat sini. Astaghfirullahalazim. Nak tercabut jantung aku. Nasib baik tak ada orang kat sini. Ya Allah. Waktu tu si Zura pun kembalilah duduk. Dengan serta-merta terkejut si Zura ni tau. Dekat kerusi depan dia ni, tiba-tiba duduk seorang pelajar sedang menelaah buku tau. Astaghfirullahalazim. Bila pula lah Mina ni masuk kan?
Jadinya si Zura ni pun malas nak cakap banyak waktu tu. Zura pun meneruskan proses tadi dia lah, tanpa menghiraukan rakan dekat hadapan dia tu. Jadinya cuma sesekali ni sambil-sambil baca buku tu, Zura pun angkatlah kepala kan, nak tengok orang yang kat depan dia tu. Tengok budak kat depan tu tengah buat apa kan. Dia pun perhatikan, wish, putih tangan budak ni tau. Mesti cantik budak ni kan. Tapi aku macam tak pernah perasan pula budak ni kat sini. Budak ni dekat aras ni pun macam tak kenal pun. Budak baru kot. Lantak engkau lah. Entah macam mana entah, tiba-tiba tengah dia sibuk study, tengah sibuk membaca, tengah sibuk buat nota apa semua ni, tiba-tiba salah satu pen Zura ni terjatuh dekat bawah meja tau. Jadinya Zura teruslah menundukkan kepala dia untuk nak ambil pen dia ni. Dapat dia capai pen dia tu, Zura memandang ke hadapan, budak perempuan tu tadi tak ada kaki weh. Dan kosong je bahagian bawah kursi tu hingga dia boleh nampak dekat pintu keluar hadapan dia tau. Dan sikit lagi waktu ni Zura nak terjerit. Tetapi dia teringat pesan abang dia, jangan tunjuk takut kita. Kalau kita takut nanti dia lagi suka. Dan Zura pun waktu ni bila teringat benda tu, dia tak mahulah nak tunjuk yang kat lembaga tu yang dia takut waktu tu. So dia pun bangun perlahan-lahan je tau, buat macam tak ada apa-apa waktu tu. Lepas tu, ya Allah, ngantuknya. Dah pukul 11.30 lah. Saya balik bilik saya dululah. Dan waktu ni jantung memang dah rasa macam nak pecah tau, sebab takut sangat-sangat. Zura waktu ni kan perlahan-lahan bangun daripada kursi tu sambil mengemaskan barang dia. Tiba-tiba gadis tu bersuara tau. Awak dah tahu ke? Dengar je macam tu, serta-merta bulu roma Zura ni terus berdiri tau. Zura waktu ni dah tak terkata apa dah dan terus bergerak pergi ke pintu. Awak, pemadam awak jatuh dekat kaki saya. Ambillah. Dan Zura waktu ni terus hempas pintu bilik tu, bam, kan, terus berlari ke bilik dia. Alhamdulillah waktu tu roommate dia ni ada kat dalam bilik lah time tu kan. Rupanya roommate Zura ni pergi study dekat bilik kawan dia. Dan malam tu memang Zura tak boleh nak tidur langsung tau. Terkebil-kebil biji mata dia memikirkan apa yang dia nampak tu. So, moral of the story, kalau nak bercakap, fikir dulu. Jangan ikut sedap mulut je kan. Sebab kita tak tahu siapa yang ada dekat sekeliling kita. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni yang terakhir. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okey, sebelum kita akhiri lah, hari tu kan KSM ada dapat satu WhatsApp lah. Dia tanya KSM berkenaan dengan nombor cerita tu kan. Dia minta KSM bagikan pada dia nombor telefon tu. Tapi itulah, minta maaf sangat-sangat, KSM tak dapat nak bagi nombor telefon tu sebab KSM pun tak ada. Jadi anda percayalah, KSM kata, bila KSM kata tak ada, means memang tak ada lah. Bukan KSM saja nak simpan. Dan cerita tu adalah kisah urban legend. Jadinya sebelum tu KSM beritahu disclaimer awal-awal, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.